Saya berasal daripada Melaka, tapi kini telah menetap di Sungai Merap ni lah. Saya adalah graduan juga daripada UPM Sedang dalam jurusan Human Resource Development. Memang lari lah daripada bidang yang saya buat sekarang lah, bidang pertanian. Keluasan permulaan dulu pada peringkat ni, inilah yang saya mula-mula saya tanam dalam 2 ekar. Setakat ni memang saya tanam nenas saja, iaitu nenas MD2. Saya start 2018 tu saya dah serius dalam bidang ni, saya fokus pada tanaman nenas MD2 saja. Setakat inilah. Proses tanaman ni pada peringkat awalnya kita perlu sediakan tapak dulu. Maksudnya tapak kita kena sediakan. Antaranya kita kena pelau dia, kita kena rotor dia, lepas tu kita buat batas. Kemudian bila sebelum kita letak dengan plastik silver shine, kita kena ada plastik silver shine supaya dia kalau di tanah gambut agak terkawal rumpai, tapi di tanah mineral ni rumpai dia agak kerap, jadi kita nak kurangkan, kita pasang plastik silver shine. Plastik silver shine ni, sebelum kita pasang plastik silver shine, kita letak baja dulu di dalam plastik tu. Lepas tu baru kita tutup dengan plastik. Kemudian selepas kita tutup dengan plastik silver shine, baru kita tanam. Adalah kaedah tanam dia. Kita tarik yang tali kan, supaya kita dapat tugal setiap lubang-lubang dan kita masukkan benih ke dalam lubang tu. Lepas tu kita biarkanlah. Dan tempoh tu nanti lepas ada tempoh jadual lah. Baja, maksudnya ada baja folia, ada baja tabur. Itu dia punya jadual lah. Kita kena ikut sampai harvest. Okey. Pokok nenas MD2 ni saya rasa bagi saya semua petani ada masalah yang samalah. Tapi dari segi nenas ni, antara yang risiko yang kita hadapi antaranya hujan lah. Kekerapan hujan yang tinggi boleh menyebabkan pokok terdedak boleh mendatangkan penyakit kulat lah. Jadi kita kena sentiasa pantau dengan buat rawatan kulat. Itu antara risiko yang pertama. Risiko yang kedua, dari segi ancaman daripada binatang. Antaranya yang kita selalu dengar babi hutan dengan monyet lah. Jadi kita kena sediakan pagar. Pagar kita kena ada. Lepas tu antara kaedah lain, kita boleh buat pagar elektrik untuk elakkan monyet masuk ke dalam ladang kita. Sebab kalau pokok walaupun tak berbuah, mereka akan makan umbut pokok nenas. Jadi bila dia makan umbut, pokok tu boleh mati ataupun pokok tu akan terencat ketumbuh sarannya. Dari peringkat awal, biasalah kita akan dapat buah yang tak seperti yang kita nak. Contohnya kita tak dapat buah yang besar, pokok yang konsisten besar kan. Bila saya belajar tu, saya buat R&D, saya dapat satu formula lah untuk saya dapat hasilkan pokok yang terbaik dan hasil pun terbaik lah. Saya nampak banyak pekebun kecil yang buat tanaman nenas MD2 ni berjaya. Jadi saya rasa kalau mereka berjaya, kenapa saya tak boleh berjaya kan? Walaupun saya bukan dalam bidang pertanian, tapi saya rasa kalau kita belajar dan kita rasa ada keinginan yang kuat untuk berjaya dalam apa jua bidang yang kita cuba pun, insya-Allah akan boleh berjaya kalau kita betul-betul sungguh-sungguh nak buatlah. Bila kita jaga dengan baik, kita bagi baja yang baik, insya-Allah hasilnya pun terbaik. Dan hasilnya pun sangat lumayan lah. Pada peringkat awal, terang saya beritahu tak akan dapat bantuan kerajaan. Sebab biasanya bantuan ni akan datang selepas kita dah buat. Kemudian bila kita dah buktikan kita dah boleh buat, alhamdulillah sikit-sikit bantuan dapat juga daripada agensi kerajaan. Antaranya kita boleh dapat juga bantuan benih nenas MD2 ni sebenarnya daripada Lembaga Penyelesaian Nenas Malaysia. Ada juga agensi lain seperti Jabatan Pertanian. Jabatan Pertanian antaranya yang boleh kita dapat bantuan dari segi baja. Selain daripada input tu, saya dapat juga bantuan bakul sebab saya bukan setakat tanam nenas. Saya juga pemborong nenas MD2 juga. Kos permulaan untuk nenas MD2 pada peringkat awal memang agak tinggi. Pokok ni daripada mula kita tanam sampai keluar hasil lebih kurang dalam nenas ni purata dalam setahun, dalam 14 ke 15 bulan ataupun 16 bulan, bergantung pada penjagaan. Lagi bagus jaga pokok, lagi cepat harvest lah. Jadi dalam tempoh tu kita akan keluarkan duit saja. Jadi dari segi peringkat permulaan tu kita akan keluarkan agak banyak. Maksudnya peringkat awal tu maksudnya penyediaan tapak, kita nak buat pembersihan kan. Kalau ada kawasan tu kawasan masih berhutan kan.
Lepas tu kita nak plough lagi, kita nak rotor lagi, kita nak buat batas lagi dengan baja dalam lagi, dengan plastik silver shine lagi kan. Itu semua peringkat kos permulaan agak tinggi. Untuk Taman Nanas Mendut ni tak perlukan pekerja tetap. Untuk jika keluasan tanah tu masih tak sampai tahap yang sepatutnya lah, yang seluasnya. Jadi bagi saya, yang saya nampak, kalau kita ada tanah lebih daripada 5 ekar tu mungkin boleh ambil kot seorang. Tapi 5 ekar tu pun sebenarnya masih boleh lagi buat seorang. Kalau seorang tu maksud saya sendiri lah. Kos buruh sangat mempengaruhi kita punya margin. Jadi kita kena kawal lah supaya kita jangan terlampau banyak kos buruh. Tapi kalau kita tak kawal dengan baik, kos buruh tu pun sebenarnya dah mengambil banyak margin yang patutnya kita dapat. Pokok nanas ni kita boleh katakan 1.5 kilo untuk satu pokok. Maksudnya ada yang besar, ada yang kecil tapi kita boleh katakan average 1.5 lah. Okey, dari segi pasaran, sebenarnya saya ada banyak channel pasaran. Channel yang untuk saya pasarkan sendiri, maksudnya saya ada kedai, saya jual kepada end user terus. Itu yang paling terbaik sebab kita dapat full margin. Saya bagi juga kepada peraih-peraih yang ambil nanas dengan saya. Kemudian saya ada juga letak di kedai-kedai. Sejak PKP ni, saya dapat banyak permintaan daripada, maksudnya saya hantar rumah ke rumah. Sangat banyak, sampai ke Kota Damansara saya hantar, sampai ke Puchong, ke Ampang. Tanaman untuk 1 ekar ni, nanas begitu, dalam 15 ke 17 ribu. Tapi ada juga yang tanam 20 ribu satu ekar. Tapi bergantung kepada masing-masing punya cara lah. 1.5 kilo average biji buah untuk satu pokok, kita akan dapat dalam 25 tan 1 ekar. Dalam 25 tan 1 ekar. Bayangkan 25 tan tu, katakan kita ambil 25 tan, kita jual borong RM3. Berapa dah? RM75,000, betul tak? RM75,000 lah. Tapi kalau kita jual end user RM6, 75 dah 2. 75,000 dah 2. Lebih kurang 150,000. Itu maksimum lah tu. Tapi kalau masanya, kalau dapat untung pun dalam area situlah. Memang agak lumayan, tapi itulah. Kalau kita jaga dengan, kalau maksud saya marketing kita bagus, kita dapat lagi tinggi kita punya sale. Selepas buah, mereka akan dapat hasil daripada benih pula. Okay. Market sekarang nanas itu benih dalam RM1.5 paling kurang. Tapi biasa boleh dapat satu pokok, kadang 6 pokok, 6 benih. Saya ada pengalaman nangis di ladang ni ada. Antaranya ladang saya pernah kena serangan babi yang besar-besaran. Kita kadang memang kita letak pagar, kita pagar. Tapi kadang-kadang tu dia akan rempuh juga. Mungkin dia dah terdesak nak cari makan. Pengalaman yang menggembirakan saya, dah tentu bila dah keluar hasil je lah. Okay, semua petani pengalaman paling gembira bila keluar hasil. Kepada kawan-kawan di luar sana, saya galakkan kawan-kawan terlibat dalam nanas begitu ni sangat dialukan. Sebab saya sendiri dah merasai hasil daripada yang saya dapat. Kita boleh berjaya. Jadi tak ada masalah lah. Saya rasa kalau kita nak berjaya dalam bidang yang bukan dalam bidang kita sebenarnya.